Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya nak bercerita sedikit tentang kisah tentang fitnah terbesar dalam sejarah Islam karangan Dr. Taha Hussein, dan kali ini nak ceritakan tentang kisah Sa'ad bin Abi Al-Waqqas. Sa'ad ini adalah merupakan seorang sahabat yang antara orang awal yang memeluk Islam, orang Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendakwa dia adalah orang ketiga yang telah memeluk agama Islam. Dan Sa'ad bin Abi Al-Waqqas ini dia ada seorang adik namanya Umair bin Al-Waqqas. Kalau Umar bin Al-Waqqas, di mana beliau ini adalah masa kecil, sangat kecil. Ketika dalam perang Badar, Sa'ad bin Abi Al-Waqqas melihat adiknya Umar bin Al-Waqqas bersembunyi di sebalik tentera-tentera muslim yang lain agar tidak dapat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu dia kedapatan oleh Rasulullah bahawa dia ingin sama mengikuti perang Badar, tetapi setelah merayu dan memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membenarkan beliau untuk sama berperang dalam perang Badar, dan di sana beliau syahid, dalam peperangan Badar tersebut dengan pahlawan, sebagai pahlawan, dan telah tercapai segala keinginannya untuk syahid dalam perang fisabilillah. Dan Sa'ad bin Waqqas ini adalah sahabat yang berkanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembukaan kota Mekah, beliau jatuh sakit, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa kepadanya agar beliau sembuh. Dan kan pada itu Sa'ad bin Waqqas telah berwasiat kepada Rasulullah dan para sahabat, kalau beliau meninggal tak nak agar beliau dikebumikan dari satu tempat daripada perjalanan satu tempat di antara perjalanan Makkah ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW berdoa dan Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh kembali seperti biasa, dan beliau telah menjadi seorang pahlawan perang yang masyhur. Beliau lah yang telah mengetuai peperangan untuk membukakan kota Farsi dalam peperangan Al-Qadisiyah yang masyhur, atau perang yang berkaitan perang bergajah. Di sini, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga telah dipilih bagi seorang ahli syura pada zaman untuk memilih khalifah selepas kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan setelah Abdurrahman bin Auf menarik diri daripada dilantik menjadi khalifah, dan keputusan telah memutuskan bahawa Sayyidina Uthman sebagai khalifah yang ketiga, dan terdapat pesanan Umar Al-Khattab, kalaulah Sa'ad bin Abi Al-Waqqas ini tidak terlantik sebagai khalifah selepasnya, khalifah yang menggantinya perlu melantik Sa'ad bin Al-Waqqas sebagai salah seorang gubernur di wilayah Islam. Dan Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Uthman telah melantik Sa'ad bin Waqqas sebagai gubernur di Kufah selama setahun, dan kemudian selepas setahun terdapat ada beberapa krisis yang berlaku, dan sehingga Sayyidina Uthman telah menggantikan gubernur Kufah dengan Al-Walid. Dari sini apa yang penting dalam kisah ini yang disebut oleh untuk kitab ini, bahawa Sa'ad bin Abi Al-Waqqas pada ketika akhir-akhir kerajaan pentadbiran Khalifah Uthman bin Affan, dia tidak berlaku khilaf di antara Sa'ad bin Al-Waqqas dengan Sayyidina Umar dalam beberapa hal. Tetapi Sa'ad bin Abi Al-Waqqas ini seorang yang baik. Dia tidak ingin menunjukkan khilaf yang jelas di antara beliau dengan Uthman, dan terkenal dalam sejarah bahawa Sa'ad bin Al-Waqqas berkecuali dalam isu pertembungan antara sahabat dalam peperangan Jamal, dalam peperangan Siffin. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengasingkan diri, tidak memihak kepada mana-mana pihak. Ini antara kelebihan Sa'ad bin Abi Al-Waqqas
Sa'ad bin Waqqas dalam kehidupannya termasyhur bagaimana dia tidak membahak sama ada kepada Ali, tidak membahak kepada Muawiyah dan sebagainya. Sehinggalah beliau wafat, sehinggalah beliau meninggal dunia, dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar jenazah Sa'ad bin Abi Al-Waqqas dibawa ke masjid dan bawa ke Masjid Nabawi, dan para ummahatul mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membayangkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai satu kemuliaan, dan beliau meninggalkan harta 200 atau 300 ribu dirham selepas kematiannya, dan jumlah itu tidaklah besar kalau dikira dengan kekayaannya yang dia sedia ada. Dan beliau meninggal bukan beberapa isteri yang daripada pelbagai kabilah yang telah dikahwininya sepanjang beliau menjadi berjuang fi sabilillah, dan semasa beliau telah menjadi gubernur di Kufah. Di sinilah apa yang kita boleh ambil pengajaran bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkecuali dalam pertemuan para sahabat, dan inilah yang sepatutnya kita ambil. Walaupun beliau sendiri tidak bersetuju dalam beberapa hal dengan Saidina Uthman, beliau seboleh-bolehnya tidak menzahirkan penentangan, tidak mahu menzahirkan kekhilafan agar tidak menjadi satu contoh atau tidak menjadi ikutan kepada para sahabat-sahabat yang lain dan juga para muslimin seluruhnya. Itulah kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.